Zul untuk 2 jam? Ready Dato'. Okey, silakan Zul. Thank you Dato'. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam semua. Fikri, Din, Sifu tu belajar kungfu. Santi dan rakan-rakan yang lain. Mojibu. Mojibu tadi masuk waktu Azmi tadi lama tak nampak nama ni. Okey, jadi bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam insya-Allah 2 sesi pada hari ini. Topik kita pada petang ni, musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda, dan insya-Allah sebelah malam nanti kita akan masuk kepada sesi analisa pasaran untuk menutup peluang lanjutan lokal pada hari ini. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan bawaan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Wassalamualaikum. Okey, jadi nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa, dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Tak payah sifu-sifu, panggil Zul. Mak saya pun panggil saya Zul. Tu bagi saya panggilan yang terbaik untuk saya lah, nama saya sendiri. Panggil Zul dia. Kita lihat dulu apa yang sedang berlaku dalam pasaran untuk semasa. Kalau kita lihat kepada sentimen semasa pasaran mula lebih positif selepas pasaran Nikkei pagi tadi ditutup lebih rendah. Kita ada pilihan raya Jepun yang akan berlangsung, dijadualkan pada 31 Oktober ni selepas Kishida menang sebagai Presiden LDP. Jadi beliau dijangka akan memegang tampuk kerajaan selepas pilihan raya nanti. LDP ni satu parti yang dah menjadi parti pemerintah dekat Jepun tu bertahun-tahun sejak daripada Perang Dunia Kedua lepas. Jadi tapi nampaknya masuk kepada sesi Eropah, kita ada bounce yang lebih positif dalam pasaran, dekat pasaran saham untuk semasa. Dalam kalender untuk petang ini tak ada banyak. Kita ada few PMI final reading menunjukkan bahawa untuk PMI secara besarnya untuk Eropah ni, kalau kita lihat dia punya trend, ni adalah apa data yang saya kumpul. Kalau kita lihat kepada PMI ni adalah satu survey kepada purchasing manager, dan kita nampak trend dia dekat Eropah ni ke arah untuk kuartal ketiga adalah menurun, tetapi kena faham angka ni di atas 50. Jadi kalau kita ambil average dia untuk 3 bulan pada suku ketiga, angka dia secara puratanya adalah lebih tinggi daripada kuartal kedua. Jadi purata untuk 3 ni adalah 58.47 komposit bacaan services dan juga dia punya perkilangan manufacturing. Jadi ini adalah lebih tinggi daripada 3 bulan untuk kuartal kedua. Jadi itu menunjukkan bahawa aktiviti lebih positif. Tetapi saya berdasarkan apa yang ECB kata, ECB menjangkakan bahawa untuk pertumbuhan ekonomi bagi kuartal ketiga dekat Eropah yang akan diumumkan pada hujung bulan ini dijangka lebih perlahan. Interesting untuk kita lihat, sebabnya pada awal bulan, pada 2 bulan yang awal untuk kuartal ketiga ni adalah positif. Jadi angka GDP yang anda akan lihat nanti adalah untuk kuartal ketiga. Jadi ini something yang agak bercampur, dan we are in for a surprise lah sekiranya, sebabnya kita nampak untuk ECB jangka ekonomi lebih perlahan, sebaliknya data sekarang ni lebih positif. Jadi we might be in for a surprise. Azim dan Rusli, Waalaikumsalam. Itu adalah untuk PMI. Untuk UK pun baru keluar. UK menunjukkan bahawa PMI dia adalah lebih lemah. Kita ada masalah mendapatkan pekerja, sebabnya kita dah ada Brexit kan. Jadi
tenaga mahir ramai yang dari Eropah tak dapat nak bekerja dekat UK dengan halangan pergerakan disebabkan oleh COVID. Jadi we do see angka PMI yang menurun untuk kuartal ketiga berbanding dengan kuartal kedua dekat UK. Jadi itu yang kita nampak semasa. Jadi itu adalah apa yang kita ada daripada data. Malam ni kita akan ada ISM. Jadi sektor perkhidmatan menyumbang anggaran 80% daripada ekonomi US. Jadi dekat ISM ni, bagi mereka yang suka nak trade news untuk NFP, dalam ISM ni nanti kalau ada klik dekat sini, dia akan ada pecahan macam ni tau. Dia akan ada pecahan untuk employment. Ni, services ni, kalau anda, bila dia keluar malam nanti, anda boleh gunakan itu untuk jangkaan kepada NFP. Ni angka employment kat sini. Saya ada buat pecahan dia dalam Outlook ni. Untuk US di sini. Okey, ada pecahan dia. Jadi ada employment ni selagi dia berada di atas 50.6, itulah apa yang ISM kata. Selagi dia atas 50.6, angka dia adalah lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi kita lihat kepada services pada data pada malam ni. Setakat ini apa yang menyebabkan kita nampak NFP pada bulan lepas jatuh adalah disebabkan oleh services. Jadi kita tengoklah apa cerita services, ISM services dan apa kenapa kita tengok benda-benda ni. Ini semua adalah soft report, satu survey awal dan ia adalah data untuk September. Anda kena faham, kalau lihat GDP yang akan keluar nanti, GDP US, itu adalah yang ini itu adalah untuk yang akan keluar pada Oktober 28 nanti. Itu adalah estimate pertama untuk kuartal keempat, kuartal ketiga dekat sini. Itu adalah untuk kuartal ketiga. Jadi ini menggambarkan keadaan awal, memberikan kita gambaran awal apa angka GDP itu nanti. Jadi kalau kita ada pertumbuhan ekonomi, aktiviti ekonomi yang diceritakan oleh ISM, oleh PMI yang lebih rendah, GDP pun dijangka lebih perlahan. Tu maksud dia lah. Ini semua saya dah compile-kan untuk anda, boleh download dekat link yang saya beri sebelum ni. Okey, itu adalah apa yang kita lihat. Apa pun trade, tengok dekat chart. Jadi apa yang kita nampak dekat chart semasa. Saya sedang cuba untuk beralih dekat MT4 ataupun MT5. Kalau ada siapa-siapa yang lukis, setakat ini saya tak jumpa lagi. Siapa-siapa yang tahu tool selain daripada yang ada dekat MT5 yang anda guna sekarang ni untuk lukis Elliott Wave di MT4 ataupun MT5, kalau anda ada jumpa any tool yang kita boleh gunakan untuk lukis Elliott Wave, bagi tahu saya sebab saya tak jumpa lagi. So saya terpaksa menggunakan ada dekat MT4, MT5 ada dia punya dia punya Elliott Wave punya tu, tetapi kalau chart tu dah beralih, dia jadi tunggang langgang. Saya dah cuba 1 minggu sejak minggu lepas. Dah macam-macam aku buat, tak jadi-jadi. Dia lari, penat nak lukis tiap-tiap hari. Pengsan. Ada siapa-siapa yang guna benda tu? Kalau ada siapa-siapa yang jumpa dekat MQL4 ataupun MQL5, bagi tahu saya. Sebabnya kalau ikut kita tak boleh guna yang ini, kita guna MT4, MT5, tapi tak dapat sebab saya tak dapat nak tunjukkan benda-benda yang detail macam ni tau. Saya tak dapat nak tunjukkan sebabnya the moment chart ni beralih, tutup, besok buka, semua ni tinggal kat belakang. Ada siapa-siapa pakai tak? Ada siapa-siapa? Rosli, ada siapa-siapa lukis kat MT4 ataupun MT5 tak? Saya bertahun dah cuba sebenarnya, tapi tak dapat. Jadi hampir mustahil. Hampir mustahil. Ada siapa-siapa yang ada guna? Kalau ada, bagi tahu saya. So kita boleh tunjukkan direct kalau ada entry apa semua terus dekat MT4 ataupun MT5 kan. Yang kat sini tak dapat.
Tak ada cara. Tak ada caranya. Sebab bila chart tu refresh, yang ini semua tinggal kat belakang macam ni. Kena lukis satu-satu balik. Tak pandai. Siapa yang ada guna, tolong contact saya. Saya cuba bertahun sebenarnya. Cuba. Kalau saya lukis satu yang macam ni sahaja, satu time frame okey. Tapi kita lukis daripada weekly ni, lepas tu the moment kita tukar time frame, dia semua lari. Saya ada tanya few yang tunjukkan dia orang guna MT4, MT5 Tapi bila saya tanya, dia orang pun ada masalah yang sama. Okey. Jadi apa yang kita nampak di pasaran pada waktu ni So, we are looking at correction untuk indices sejak daripada semalam. We are looking at correction dalam index. So, kalau kita lihat kepada indikator semasa, RSI semasa, ini dah break. Maksudnya ini dah habis. Ini dah habis sebagai satu structure. So, kita sedang lihat dua-dua dia boleh jauh lagi. Jangan trade yang kecil-kecil macam ni. Jangan trade yang kecil-kecil macam tu. Okey, jangan trade yang kecil-kecil macam tu. So, ini dah habis. Kita nampak dia move dengan momentum, dan ini saya consider sebagai habis dan kita sedang lihat satu correction sekarang. So itu bermakna untuk indeks-indeks yang lain juga, sekiranya dekat situ adalah wave 2, dekat US 500 adalah wave 2, maknanya yang ini pun saya akan tukar. Saya kena tengok kepada sini, whether momentum ini keluar ke tak. Setakat ini belum. Setakat ini dia tengah test. So, kalau dia bergerak lebih jauh, ini adalah 3 wave. Macam mana kita nak tukar dia, Rosli? Kalau 3 wave, instead of 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 5 ni low tak? Kalau dia 5, sini 5, sini 4. Dan ini adalah A. Tak dapat A. Mungkin ini adalah A, ini adalah B, ataupun ini adalah yang lebih besar. Okey, jadi maksudnya macam ni. Ini B. Sebab 2 adalah biasanya satu correction yang lebih besar. So ini adalah satu correction kepada this structure. Kepada structure ini. Okey, maksudnya dekat sini kita jangkakan satu correction yang lebih besar. Okey, itu adalah untuk US 500. Saya tak minat untuk trade dekat sini. Jadi kita jangkakan bounce semasa akan jumpa satu resistance. The thing is, adakah dia bounce kepada structure ini sahaja? Adakah dia bounce kepada structure ini sahaja? Adakah dia bounce kepada structure ini sahaja, ataupun dia masih buat benda ini? 1, 2 dan 3. Okey, itu persoalannya sekarang ni. Ini di lower time frame, H1 ke bawah. Sebab ini menentukan apa yang anda nampak dekat EU, apa yang anda nampak dekat EJ, dekat gold, semua. Dia berkait. Jadi adakah dia, sebabnya kita tak ada lower low dekat sini. Yang structure lepas X ni, tetapi kalau kita lihat dekat US 100 ni, dia break. Nampak? Dia break. Jadi maksudnya structure ini habis, kita dah ada bounce dia, dan kita ada lower low balik, yang ada incomplete. Jadi bounce sekarang cuma correcting structure ini. Faham tak, Azim? Munir? Bounce sekarang ni, pergerakan semasa ni, cuma correcting structure ini. Dia bukannya correcting structure yang besar ni. Sebabnya US 100 ni dah break W tadi, yang lain yang ini. Jadi maksudnya
correction semasa yang kita nampak dekat US 500 tu, berdasarkan maklumat price yang kita ada, cuma correcting structure ini. Tu maksud dia. Okey, jadi kalau ini nampak 3, saya tak dapat lukis 1, 2, 3, 4, 5. Ini low tak? Ini bukan low. Saya letak dulu kat macam ni. Nanti saya tengok whether dia low atau tak. Kalau dia bukan low, ini A, B, C, W, X dan Y. Jadi kita sedang buat correction ini. Kepada structure ini. Kepada structure ini. Jadi high dekat sini akan menjadi penentu. Kalau ini break, sini X, then yang lain-lain kita akan kena tukar. Setakat ini untuk view semasa berdasarkan maklumat harga semasa, kita cuma membetulkan structure daripada sini. 1, 2 dan 3. Sebelum dia turun ke bawah. Sebab Nasdaq tadi break low ini, yang lain-lain tak ada. Kita tengok dekat DAX. DAX pun tak break. Setakat ini pembetulan dia adalah kepada structure ini. Okey, jadi high dekat sini, high yang sama. Semua yang lain-lain tadi sama. Betul tak Munir? Jadi mana-mana, jadi kita jangkakan, maksudnya di indeks sekarang ni, di indeks DH1 indices, anda dah ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan sekarang ni berdasarkan apa yang kita nampak dekat ni, 1, 2, 3 ataupun 5 tak kisah, kita ada Nasdaq yang break low ini. So kita katakan bahawa bounce yang di sini sekarang ni cuma membetulkan structure ini. Dia bukannya membetulkan structure besar ni. Tu maksud dia. Apa beza dia? Kalau ini bounce yang besar, yen pair mungkin naik. Faham tak? Okey, jadi ni semua berkaitan. Kalau yen pair break ke atas, ini pun akan buat ke atas yang lebih besar. Kalau indeks, kalau yen pair break structure yang sama, anda tengok yen pair, structure yang sama, ini, yang ini, W tadi dekat indeks, sini X. Pembetulan semasa ni adalah membetulkan structure ini. Faham? Faham kan? Ini Euro JPY. Ini adalah GBP JPY. GBP JPY hampir nak break. Jadi sekiranya GBP JPY break ni dah tukar cerita belum? Ini W dia. Structure dia tak sama. Ini W dia. Ini high dia. Jadi pergerakan sekarang ni cuma membetulkan structure ini. Dia tak membetulkan the whole ni tukar kepada atas. Tak. Tu maksud dia. Jauh lagi. Kita masih ada pendapat untuk dia ke bawah. Kita ada untuk Nasdaq tadi yang break ke bawah. Kita ada untuk US 500 yang ada incomplete sequence yang mempunyai siri pergerakan ke bawah. Jadi saya berminat untuk mencari peluang untuk entry di kawasan sini nanti. Sama ada anda pilih US 500, sama ada anda pilih untuk US 30, Nasdaq ataupun DAX. Tu maksud dia. Kita ada complete sequence 100% Fibo extension di sini. Tu yang saya cari. Okey, ini adalah untuk US 500. Kita nampak yang sama untuk US 30. Kawasan ini juga. Tak kisah yang
dalam-dalam tu dia akan lebih banyak noises. Yang penting struktur besar dia tak break lagi, asalkan anda tak short dia, anda okey. Hala tuju untuk short term ke bawah, anda tak short dia. Trend dia masih ke atas ya. Trend besar dia masih ke atas. Okey, saya berminat untuk nak long daripada sini. Bukan daripada sini, daripada ni tak. Okey, ini adalah untuk US30. Kita ada Nasdaq yang dah menghampiri kawasan yang sama. Dah hampir dah. 1, 2, dah sampai dah pun sebenarnya. Untuk Nasdaq ni. Dah sampai pun sebenarnya. Kita ada untuk DAX pun yang sama. Ke bawah lagi. A bit more ke bawah. Okay. Sebab itu saya duk bagi tahu saya tak minat untuk nak trade Nasdaq sebab nampaknya dia lemah. Yang kuat-kuat ni tak sampai lagi. Jadi kalau yang kuat ni lebih lemah lagi, yang lemah tadi akan lebih lemah. Tu dia. Kita ada tekanan dekat sektor tech sekarang. Antaranya adalah disebabkan oleh apa yang kita nampak di China, di mana dia orang cuba untuk pastikan sektor-sektor tu lebih tak ada monopoli lah. Tu yang sedang berlaku dekat China. So saya berminat untuk nak long index apabila all this move sampai nanti kelemahan ini habis nanti. Okey, lain-lain untuk indeks JP225 sama, ini A, ini B dan kita maksudnya pergerakan semasa adalah cuma membetulkan struktur ini. Sama benda sama. 1, 2 dan satu lagi ke bawah. Okey, ini adalah untuk JP225. Boleh trade dia tak? Tak. Dia sedang dalam melakukan pembetulan. UK 100 sedang membetul. Ini boleh jadi B ke atas. Dia punya X tadi adalah benda ke atas ni. Dan kita ada untuk IBEX. Everything satu, sama. Okey, yang saya berminat adalah kepada apa US 500, US 30 dan juga DAX apabila that correction habis. Dalam kawasan ini sekarang ni dia boleh je naik ke atas ini satu dan lengkapkan cuma X. Boleh je. Higher probability untuk dia cuma lengkapkan benda ni sebab Nasdaq tadi. Sebab itu saya tandakan sebagai 2 kat sini. Itu sebabnya. Okey. Jadi untuk nak faham mana satu yang dia nak ikut, adakah dia akan membetulkan struktur yang lebih besar ataupun dia cuma membetulkan struktur yang kecil, kita boleh gunakan antaranya kepada Yen Pair. Kita ada contohnya GJ tadi hampir nak break high di sini. Sekiranya high di sini break, sekiranya GJ ni break high di sini, apa perkara pertama yang anda nak tengok? Apa perkara pertama? Dia boleh jadi flat. Rosli, dia boleh jadi flat. Ini boleh jadi ABC, lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak Rosli? Ini boleh jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Lepas 1618 pun tak apa. Saya tak minat kepada sini. Saya minat kat bawah sana. Kalau GJ ni break ini. Break high ini. Kalau itu berlaku. Then dekat perkara pertama yang saya akan tengok kalau GJ break kat sini, saya akan tengok adakah move ini disebabkan oleh yen ataupun US dollar punya weakness. Faham? GJ cuma naik sama ada GU naik ataupun UJ naik. Faham? GJ naik, GJ katalah GJ break invalidation kat situ. Saya bagi senario sini.
GJ break ke atas. Break this one. Saya akan tengok this move, adakah dia saya akan tengok GU dan UJ. Ya. Sekiranya saya nampak movement ini GU ke atas, UJ ke atas, then kita akan tengok UJ. Kita akan tengok UJ dah dekat situ lah. Jadi kalau ini berlaku, then next step saya akan tengok dolar. Ya. Adakah dolar pun rally? Kalau dolar rally pada masa yang sama, movement ini adalah disebabkan oleh yen weakness. Jadi kalau itu berlaku, dekat indeks akan buat pembetulan yang lebih besar. Wassalam, Puan. Sekiranya GJ tadi break invalidation level dia, pada masa yang sama kita nampak GU ke bawah, UJ ke atas, dan kita nampak untuk dolar index ke atas. Pergerakan ini adalah disebabkan oleh US dollar strength. Jadi kalau ini berlaku, apa yang kita akan nampak dekat indeks, indeks tak akan rally terlalu jauh. Indeks tak akan rally macam ni. Indeks akan lebih sama ada sideways ke atas ataupun masih meneruskan pergerakan ke bawah. Tu caranya untuk anda nak fahamkan correlation kepada dua ni. Saya akan tengok, saya sentiasa tengok tiga. US dollar, index yen. US dollar, index yen. Anytime, any level break buat higher high, lower low, invalidation break, saya akan tengok sama ada disebabkan oleh US dollar ataupun JPY. Sekiranya JPY itu bermaksud yen lemah, dan indeks boleh rally dalam 5 wave. Ataupun boleh rally lah. Sekiranya itu disebabkan oleh US dollar, UJ naik tapi pada masa yang sama yen pair yang lain pun tak ke mana, US dollar kuat, dan kita akan dapati untuk indeks dia lebih macam ni. 3 bujang lapuk. Pair US dollar. Kalau yang ini pair US dollar yang akan pengsan. Ini US dollar. Ini adalah yen. Anda fikirkan adakah yen ataupun US dollar? Yen ataupun US dollar. Kalau dia berlaku disebab dan pada masa yang sama dolar lemah, UJ jatuh. Itu indeks dolar jatuh, UJ jatuh, indeks naik, dan anda jaga-jaga. Sini akan cuma buat yang lebih macam ni, lepas tu dia jatuh balik. Kalau kita dapati UJ jatuh. Kalau kita ada yen dolar yang terlalu lemah, UJ yang jatuh. Itu adalah negatif dolar. Pada masa yang sama, next adalah yen dynamic. Kalau itu berlaku. Hafiz, waalaikumsalam. Tengok benda-benda ni. Kalau dia break, kalau tak ada break, tak ada apa-apa. Kita cuma tunggu kat bawah tadi. Tak ada apa-apa. Nothing. Selagi dia tak buat apa, ini sideway market. Ini sideway. Anda nak trade apa kat sini? Tak ada apa-apa. Kalau dia buat ke atas ini, in fact, kalau dia break in that invalidation, 1, 2, 3, anda ada incomplete sequence ke bawah tau. Yap. Kita masih dalam analisa market. Okey. Jadi sekarang ni tak ada apa-apa. Nothing. I don't have enough info nak kata dia naik ke, nak kata dia turun ke. Berdasarkan Nasdaq tadi, kita masih jangka dia ke bawah disebabkan Nasdaq ada lower low. Faham? Itu je yang kita ada info daripada indeks sekarang ni.
Untuk yen pay yang lain, hala tuju dia, struktur dia masih lagi negatif ke bawah. Kita ada ini sebagai lower low berbanding dengan low kat sini. Kalau kita lihat detail dia, kalau kita lihat kat kecil-kecil yang ini buat lower low. Sebab itu kita buka dia punya ni ke bawah. Maksudnya EJ kita masih jangka ke bawah. Okey. Dan Nasdaq tadi, ini Nasdaq tadi pergerakan ini Nasdaq break ke bawah. Tu maksud dia. Yang dekat Nasdaq tadi. Okey. AUD JPY masih kat sini. Kalau dia break ke atas, then kita akan tengok AU, UJ, dollar index. Kita akan tengok. Ni dekat-dekat. But saya tak akan breakkan dia disebabkan oleh Nasdaq tadi break ke bawah. CAD JPY, kita ada pergerakan harga minyak, kita ada pergerakan USD CAD yang lain macam. Sebab itu saya masih extendkan ini ke atas. Ni maksudnya, kalau anda tengok CAD JPY adalah USD CAD darab dengan USD JPY. Kalau kita lihat struktur untuk USD CAD ni, saya tak dapat habiskan dia dekat sini tau. Kalau kita ambil W struktur ini, saya ambil satu chart kosong USD CAD. Ni adalah USD CAD. One hour. Okey. Okey. Ini adalah satu struktur. Ini adalah satu struktur. Inilah satu struktur. Ini satu struktur. Betul? Jadi maksudnya ini satu kumpulan. Lepas tu kita ada 1, 2 dan 3. Lepas tu kita ada 1, 2. Saya tak dapat habiskan. Saya tak dapat habiskan dia dekat sini. Tengok ni. Ini adalah struktur besar dia. 1 dan 2. Okey. Ini zone dia. Okey, sebelum ni saya cuba untuk habiskan dia kat sini. Apabila dia membuat dan dia gagal untuk breakout ke atas, yang internal ni saya kena lukis dia sekali lagi 1, 2. Ni dia punya incomplete sequence dalam kawasan sini. Okey, sebelum ni saya habiskan X tu dekat sini X ni dekat sini. Okey, tetapi disebabkan oleh pergerakan yang dalam ni, saya tak dapat habiskan UCAD ni dekat sini dan kita nak naik. Ya. Jadi maksudnya kita kena buka satu lagi internal subwave dia kepada struktur ini. Nampak tak dia bertindih? Dua ni. Dia bertindih kat sini. Jadi kita ada confluence dua struktur yang dijangka akan buat benda ni. Untuk satu lagi ke bawah sebelum dia naik ke atas. Itu yang kita tunjukkan dalam UCAD ke sini. One more. Jadi itu bermakna pergerakan di sini, pergerakan di sini boleh menyebabkan untuk CAD JPY ni extend at least satu lagi. Kenapa kita tak lukis terus ke atas? Kenapa CAD JPY tu tak terus ke atas? Sebab kita akan ada untuk USD JPY di sini akan buat pergerakan ini. Akan buat pergerakan ini. So maksudnya B ni boleh kat sini, ini A, dan kita akan ada 1, 2 dan 3. P, ini sama dengan
cat JPY tadi lengkap kan? Lepas tu this move. Ini wave 2. Wave 2 datang dengan momentum. Boleh? Sebab apa saya masih lukis A dekat sini? Sebab dia belum break. Kalau dia break, saya akan lukis A itu dekat sini. Ataupun ini adalah flat. A, B, 1, 2, 3, 4 dan 5. 5. Dan ini adalah B dan kita akan lukis ke bawah. Apapun, sekarang ni sedang membetulkan struktur ini. Sedang membetulkan this structure daripada sini. Sekarang ni. Anda tengok RSI ni. Ni lain. This one is totally lain. Kita dah ada pembetulan. This structure. This structure, I'm expecting one more macam ni. Ini adalah untuk USD. Anda tak trade dia sekarang. Anda tak trade dia. Yang ada kita tengah tunggu set up adalah kepada indices. Untuk shorter term maybe untuk yen pair. Untuk shorter term, CAD JPY ini adalah kawasan equilibrium. Ini adalah dalam kawasan zone resistance dia. Dia berada dalam kawasan tu. Inilah untuk CAD JPY. Okey. Kita ada untuk Euro JPY yang kecil-kecil. Di sini kita ada lower low. Sini kita ada lower low. Jadi kita ada bounce daripada area sini. Kita ada untuk GJ tak ada apa-apa. AUD JPY tak ada apa-apa. Kita ada untuk Chef JPY contohnya. Ini adalah untuk Chef JPY. Okey. Kita ada Chef JPY yang masih lagi berada dalam kawasan equilibrium dia. Yang masih lagi dalam kawasan ni. Masih lagi dalam kawasan tu. Pada waktu ni tak ada. Pada waktu ni indeks pun sama ada dia akan buat pembetulan yang besar ataupun cuma membetulkan struktur yang kecil. Saya tengah tunggu mana satu yang dia akan buat. I don't have enough info. Dan itu adalah untuk Chef JPY. Maybe one more high kat sini. One more high. Ini A, ini B dan ini C before it breaks lower. Dan itu dah untuk Chef JPY. Kita masih dalam kawasan resistance. Okey, itu adalah untuk yen pair. I'm waiting for more price info. Pada waktu ni is a sideway market. Satu yang biasa berlaku pada minggu NFP. Range move as market waits for more for more info. Untuk dolar index kita mungkin habis B ataupun ini cuma adalah benda ni. Dan satu lagi ke atas sebelum dia buat B. Okey, itulah untuk dolar index. Ini basically sama dengan yen tadi. Sama ada B habis ataupun satu lagi. Sama dengan yen tadi. Itu adalah untuk dolar index. Jadi kalau B dia tak habis lagi, ini adalah satu lagi ke atas. Tengok dolar index tadi. Euro US dollar pun sama. Jadi ini boleh buat satu lagi B ke bawah. Sini tak jelas whether dia dah buat 3 lekuk. Waalaikumsalam, Mujibur. Wah, ni abang long kita ni. Okey. GBP US dollar pun sama. Dia tak ada yang break tau. Kalau ini break, saya boleh katakan bahawa B kita complete. Ini tak break lagi. Kalau GU ni break ke atas, GJ kat sini boleh break ke atas. Boleh break atas ni. Kenapa tak masukkan lah? Boleh ceritakan kenapa tak? Untuk tengok euro dengan GBP lah, itu saja. Sebab kapasiti untuk apa yang kita dapat masukkan dalam trading view itu saja.
Wassalam Mimun. Berapa banyak chart ni. Saya buat 72, tapi saya tak sharekan semua sebabnya terlalu banyak untuk saya nak buat sampai H1. Yang complete adalah kepada H4 dan daily. Jadi saya share sampai H1 kepada apa yang ada dekat TradingView. Kita sedang cuba untuk tukar kepada MT5. Jadi kalau kita dah tukar kepada MT5, saya tak dapat nak share kali ni. Euro GBP is basically adalah tengok GBP chef. Kenapa kita nak tengok GBP chef? Ni maksud saya. Dia tak kisah mana-mana chart pun. Euro GBP ke, Singapore dollar JPY ke, tak kisah. Apa-apa chart pun, dia semuanya satu market. Ni Euro GBP. Ni adalah GBP chef. Ini adalah cermin. Faham kan? Kenapa kita tengok benda ni? Kenapa kita tengok all this thing? Ni adalah basically dia takkan satu, but we know the correlation is there. Ni adalah untuk GBP chef, ini adalah untuk Euro GBP. Basically kepada structure dia lah. Kalau saya lukis ini ke bawah, saya tak dapat lukis kat sini ke bawah. Saya kena lukis ini ke atas. Tak. Dynamic 3 je. Dynamic US dollar, JPY, GBP, index. Itu 3 dynamic. Gunakan apa-apa instrumen. Kita tengok apalah AUD NZ ni. AUD CAD. Mana-mana. Kita gunakan mana-mana instrumen ni, dan daripada mana-mana instrumen ni, basically anda boleh dapatkan apa dinamik semasa. Kita tahu AUD CAD, basically kita sedang ada pasaran komoditi yang di lombong, benda-benda pertanian, itu Australia lah, daging kepada bauxite, iron ore, coal. Kalau Kanada lebih kepada minyak. Dan kita ambil benda tu untuk tengok benda-benda lain. Itu je. Dia tak ada ini dinamik, tak. Ada banyak je chart dalam tu sebenarnya. Dalam ni. Dalam ini. Anda boleh type dia dan anda boleh tengok chart-chart lain. Saya rasa ada masih. Tapi saya tak update dia. Ada tak dalam ni? Apa lagi chart ada dalam tu? Euro NZD. Ada je chart-chart lain dalam movement ini dah habis sebagai C dahulu. Ada je chart-chart lain dalam tu. Cumanya saya tak update kan. Okey. Itu adalah untuk yen pair. Sekarang ni I don't have enough info. We can do satu lagi ke atas, satu lagi ke bawah. This is the market to avoid. Kalau saya nak trade untuk shorter term, this is the market yang saya akan avoid. Sebab trend tu tak ada. Trend daily ada. Trend dekat H1 tak ada. H1, H4 tak ada. Kecuali ada trade M5, M15, itu saya tak tahu. Tetapi untuk H1 ke atas, tak ada. Yang ada adalah indeks, kita ada Nasdaq tadi yang buka ke bawah. Lain-lain ni tak break low. GJ tak break low. AUD JPY tak break low. CAD JPY tak break low. Jadi kita tak ada, there is no, but we know dia berada dalam kawasan resistant. Itu yang kita ada. Okay. Jadi kita ada yen pair, contohnya macam CAD JPY ni dah sampai resistant. Kita ada Nasdaq yang ke bawah, dah buka
siri ke bawah, anda akan jangka yen pair ke mana? Yes, kalau nak trade, anda trade kepada proses pada waktu ni. Pada waktu ini sebabnya ini benda dia. Ingat, map kita sentiasa adalah indeks. Okey. Di sini anda akan dapati US dollar. Sini adalah yen. This one kecil ni, it could be yen, depending kepada struktur dia, it could be US dollar. Yen, US dollar. Okey. Maksudnya kita boleh ada positif atau negatif US dollar pada waktu sini pada waktu wave 5. Ini adalah untuk indeks 1, 2, 3, 4 dan 5. Macam mana kita tahu yen yang kuasai? Bergantung kepada correction kat situ. Kalau dia adalah 5, 3, 5, itulah yen dan ni. Exactly, Azim. Kalau kita ada 3 yang kat sini, dan anda yang turun ni, pada masa yang sama, kita nampak UJ naik pada waktu ini, yang dekat, biarpun indeks jatuh. Ini yang sebabnya kadang-kadang anda dengar kan, wah, indeks jatuh, yen pair sell, tapi yen pair naik. Pernah kena tak? Indeks jatuh, yen pair naik. Anda pula tunggu nak short dia. Ni jaga-jaga. Adakah kejatuhan tu disebabkan oleh yen ataupun US dollar? Tu soalan dia. Jadi kalau ini jatuh dalam 3 wave, yen pair boleh naik tau. Ya. Sekiranya kita ada UJ yang naik. Yen tak lemah pada waktu tu. Yen sideways. Dolar yang boleh lemah pada waktu tu. Jadi anda kena tengok yen ke mana. Sebab itu saya duk bagi tahu tadi. Yang UJ ni kita jangka ke bawah. Masih jangka ke bawah. Jadi yen pair masih ke bawah. The first rekod tak payah pun. Kita boleh tengok internal ni. Santi. You know this one is 5 lekuk. Sekali imbas, you know this one is 5 lekuk. Kan? This A ni kan. Tak payah tunggu complete ke bawah pun. So kalau sini 5, what is your expectation kepada next move dekat sini? Macam mana kita tahu dia 5? Setakat ini A berakhir dengan divergence. Which I can lukis 3 dalam ni. Ini adalah 1 yang kecil-kecil Kalau pergi time frame kecil 1, 2, this one is 3, 3, 4 and 5. This one is 3. Kan? Jadi kalau anda nampak sini 5, 5 wave, what do you expect here? You expect 5 wave. Yes, A ni you have to have one structure complete. Kalau A itu tengah jalan kita tak tahu. Kalau A itu tengah jalan kita tak tahu. There must be one complete structure, then you can determine next structure. The soalan kat sini adalah B ni. Adakah B ni dah habis ataupun tak habis lagi? Tu untuk shorter term. Sebabnya kalau indeks masih ke atas satu lagi, then B ni besar sikit. Kalau indeks terus naik ke atas, ini dah habis. Ini kita akan truncatekan 2 kat sini. 5 wave tu senang nak tukar jadi 3 wave. 3 wave yang susah nak tukar jadi 5 wave. Jadi percaya kepada 3 wave. 5 wave ni senang nak tukar. 5 wave senang. Ini boleh jadi A, B dan C. Tengok kalau saya nak tukar dia jadi 3 wave. Senang kan? Ini A, ini B,
Ini C. Sini 2. Dah, dia naik ke atas. Dia tengah-tengah. RSI tengah reset. Itulah exactly. RSI dia tengah reset. Ini dia. Ni tengah reset. Ni maksud dia reset daripada sini. Yang ada divergence kat sini. Alah. Yang ini ada divergence. Di kawasan sini. The whole thing divergence. Dan kita ada penurunan di sini yang dah reset. This one. Sebab tu I cannot answer you whether dia atas lagi ke bawah lagi ke, sebab the momentum correction dia masih ada. Kita tengah-tengah. I'm waiting for more sama ada momentum ke price ke yang menunjukkan mana hala tuju dia. I don't have enough info untuk nak lukis dia sekarang. Kalau setakat lukis, saya boleh lukis je B kat sini, A kat sini, but it's not the place untuk anda masuk market. Sama kalau kalau GJ break ke atas, UJ naik ke atas pecut, dolar sideways ke bawah, ini boleh naik ke atas. Can it do this? Boleh tak dia buat B ke bawah lagi? Boleh. Anda tak trade kawasan macam ni. Ini sideways. Tak ada. Kalau dia kalau dia buat 1, 2, 3, 4, 5 dan dia ada incomplete, anda boleh short. Tapi kita tahu di yang besar punya ni, kita nak sampai equal-leg. Saya nak long daripada sini untuk GU. Tapi ini adalah chart daily, bukan untuk anda trade untuk 1 hour. Saya nak cari long daripada sini. Ini habis dalam diagonal dan saya nak cari long. Perlu tak 4 tu jauh macam tu? Tak. 4 tu boleh tak habis kat sini? Boleh. Try buka chart time frame besar turun ke time frame kecil. Anda akan nampak. Jangan cuma tengok H1 dan semuanya anda buat decision kat situ. Try buat daripada time frame besar ke time frame kecil. Boleh tak 4 ni habis kat sini? Boleh. Simple dia nak tukar dia. Anda tak trade kawasan semasa. Boleh. Boleh tak dia naik terus dari sini? Boleh. Kalau kita nak kata boleh tak, anything could happen, betul tak Lan? Boleh tak dia habis di sini? Boleh. Kawasan ni dah sampai 618764. Kawasan ni. Kenapa kita masih lukis dia ke bawah Lan? Ni dah masuk 618764 dan boleh dia naik terus. Boleh. Dah entry sell 111 kat UJ. Saya tak tahu. Itu teknik anda. Boleh tak dia terus naik ke atas? Boleh. Kalau kita nak kata trunket atau tak trunket. Kenapa kita masih lukis ini ke bawah? Pergerakan ini kita jangka ke bawah because kita masih jangka US dollar masih ada sisa-sisa pergerakan dia ke atas. Kenapa kita masih lukis US dollar ke atas? Disebabkan oleh UJ ni di time frame yang lebih besar tak lengkap lagi. Itu sebabnya saya masih lukis. Saya tak dapat lengkapkan pergerakan ini kalau kita katakan dolar lemah. Betul tak Lan? Betul tak? Saya tak dapat katakan ini habis kat sini kalau kita masih ada 100% equal leg dia ke atas. Jadi untuk ini nak berlaku, apa yang perlu berlaku? Untuk ini berlaku. Untuk ini nak berlaku ke atas. Satu, sama ada dolar adalah masih kuat ataupun indices masih lagi ke atas dan yen sama ada ke bawah ataupun sideways. Ini dia. Yap.
kalau kita nak habiskan dolar, saya tak dapat lukiskan dia sebagai 5. Saya boleh habiskan dolar kat sini. Ini dia cara dia untuk lukis dolar habis kat sini ya. Ini A, ini B, ini C, ini W. Ini A, ini B, ini C, ini X. Ini A, ini B, ini C, lepas tu dolar jatuh. Kalau saya lukis macam ni, UJ jatuh daripada semasa. UJ jatuh daripada sini. Kalau ini berlaku, indeks kita akan habiskan struktur ini. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini maksud dia lah. Kalau saya lukis UJ macam tu. Saya tak ambil sekejap buy, sekejap sell ini. Trade macam tu anda akan fahamkan apa trend, ikut trend. Anda curi sini buy, curi sini sell. Anda tak tidur malam trade macam tu. Ni cerita pengalaman sendiri. Tapi kalau ada selesa buat dia, buat. Ikut trend. Anda tengok apa trend dia, apa structure dia nampak. Jadi kalau saya lukis dolar habis, saya kena lukis indeks jatuh macam tu. Faham kan? Kenapa kita masih lukis indeks ke atas? Ini pernah berlaku dekat sini tau. Kawasan ni. Kawasan ni. Kawasan ni. Ni berapa bulan ni? Februari, Januari ya. Dolar. Februari, Januari. Mana kejatuhan ni? Februari, Januari. Ini. Ya, dolar indeks pada waktu ini. Yang ini, pergerakan ini. Yang ini ya. Di mana indeks buat wave 5. Habiskan wave 5 dia. Haish, 2 minit lagi. Bukannya indeks pada waktu ni indeks naik, anda akan nampak dolar naik, anda akan nampak yen pay jatuh pada waktu tu. Indeks naik, yen pay jatuh pada waktu tu. Mana? Kita ambil mana-mana lah. Kita ambil AUDJPY. Ya? Pada waktu tu Disember ini. Yang ini yen pay jatuh pada waktu ni. Masa COVID-19 punya ni. Ni belum lagi COVID-19 ni waktu ni. Waktu yang ini. Yen pay jatuh. Ini yang 3 tadi. Ini naik, dolar naik, yen pay ni jatuh. Yes, Amy. Waktu ni kalau anda nak trade, anda tak pergi long yen pay. Indeks kita masih jangka ke bawah. Betul ini. Biarpun untuk melengkapkan dia, lepas tu indeks akan ke atas ya. Jadi anda tahu bahawa indeks anda ke bawah dan pergerakan dia dollar pair anda boleh cari untuk nak long dolar. Satu lagi untuk shorter term, tapi bagi mereka yang swing, anda nak tunggu untuk short US dollar. Bila USD JPY sampai nanti. Bila USD JPY sampai, itu masanya untuk indeks lengkap pergerakan ini sama dengan yen pair lengkap pergerakan ini. USD JPY melengkapkan pergerakan sini. Benda sama. Boleh? Satu je, semua sama je. Everything sama je. Boleh tak dia trunket? Boleh. Trunket kita tak tahu. Sampailah dia nampak trunket. Sekarang ni saya tak dapat nak kata boleh trunket ke tak. Apa-apa boleh. Kalau cerita boleh tak, tu semua boleh. Jadi kita tak tahu dia trunket sampailah dia trunket. Macam mana kita tahu dia trunket? Kalau dia break bawah ini, baru kita tahu dia trunket. Bawah B ni, baru kita tahu dia trunket. Selagi dia tak menunjukkan benda tu, selagi tu kita lukis ke atas. Okey, kita break dahulu. Kita sambung balik selepas ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.